Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kali ini lebih ceria kita kali ini. Saya masukkan kali ini kita bawa yang special. Siapa nah? Hari ni kita bawa seorang sharpshooter. Penembak Penembak tepat. tepat. Ya Dia. Seorang lelaki ke perempuan? Seorang wanita. Ya. Ya. Kalau wanita tu masih lagi belum ehem-ehem tu. San sama je soalan dia tekan lima kan? Tak nak tanya. Kalau belum ada ehem tu, kita tanya pun mesti sikit. Kena tanyalah. Ah. Ada ke tak? Kita bawa kali ni Alia Shazana. Oh, ini Alia. Kau tengok kulit dia merah-merah putih-putih tau. Sama macam kulit kau nah. Kakak saya. Yang bezanya yang tengah-tengah ni. Alah, ini memang sebab lahir waktu malam. Itu yang gelap. Okey, Alia Shazana, atlet menembak kita yang sensasi kini. Alia, asal mana Alia? Saya asal daripada Kuala Terengganu. Oh, memang orang Terengganu memang putih-putih. Oh, mak ayah memang sana. Ya, dia orang migrate daripada Vietnam pada tahun 1977. 77 kita je dua. Ya. Oh, Saya lama. tak lahir ke? Oh, lama. Tu. Dah kira jadi orang patutlah Malaysia lah. ada mix sikit tau. Bukan mix lah, memang original sana kan? Original. Original. Tapi Alia lahir di sini tau. Ya, betul. Oh. Berapa anak adik Alia? 3 orang termasuk saya. Anak ke? Sulung. Sulung. Anak sulung. Oh, ciri-ciri anak sulung tu memang nampak dekat dia. Ni kalau kata anak sulung ni kalau kat umur garang. Boleh tahan? Ya. Boleh. Oh, bagaimana mula-mulanya tercebur dalam acara menembak ni, tercebur. Kadang-kadang kalau kita main bola ni, petang-petang kita main bola, kalau badminton kita bertempuruk. Menembak ni tak boleh. Tak ada salah lapang nak tembak. Macam mana mulanya? Masa arwah nenek masih hidup, dia ada kebun dekat Terengganu tu. Ada kebun Ada punjanya. kebun. Ya. Jadi kadang-kadang kat kebun ni kan tupai ke binatang kecil-kecil dia suka rosakkan buah-buah semua kan. Yang saya tak tahulah macam mana cerita dia, tapi panggil jiran dia ada shotgun, dia ada senapang patah satu. Saya pun ikut je lah tengok dia orang nak buat apa kan. Pada umur 5 tahun tu kali pertama saya dengar bunyi tembakan. Tembakan lah. Ya. Oh. So minat tu memang dah dah dilahirkan kat situ dah. Oh, minat ya? Ya. Oh, itulah kalau kita nak menceburi acara menembak ni susah lah. Mesti kalau kadang-kadang anak polis lah, anak askar lah kadang-kadang ya. Anak polis, anak askar pun belum tentu belum lagi. tentu. Macam mana tiba-tiba dapat pula cuba peluang untuk menembak tu? Masa tahun 2006 ada jiran dia bekerja dekat TG Arms, satu kedai senjata api di Kuala Terengganu. Lepas tu dia maklum lah kat kita yang kata ada tryout, ada junior tryout dekat Gong Badak semua tu, boleh lah cuba sebab saya dengar you minat menembak semua kan. So saya pun tak pernah tahu yang ada sukan menembak. Hanya saya tahu menembak ni adalah untuk askar, polis, hobis macam tu saja, tapi sekadar professional sport tu saya memang tak pernah tahu. So saya pun pergi, saya ingat lagi pada 31 Ogos 2006, orang pergi sambut merdeka, saya pergi try out sebab saya memang tak tahu lah, saya excited nak rasa. So first time saya tengok pistol yang tak macam dalam TV. Oh, yang betul lah, betul. Yang ni pistol yang orang kata apa, air pistol, air rifle, macam dia a whole different level daripada apa yang saya belajar mengenai senjata api. So yang bagusnya basic dia saya tahu. Dia orang hanya ajar sikit saja. Okey, angkat, tembak, tapi saya dah tahu dah macam mana nak aiming dia. Macam tengok dari segi sight dia semua tu. Sampai dia orang pun teruja, saya pun teruja. So in the end dia orang pun serap saya masuk lah jadi tim kelab lah masa tu. Kelab masa tu, kelab Terengganu. Satu menembak Terengganu dululah. Ya, betul. Kali pertama wakil Terengganu bagi acara menembak. Under 15 di Batu Pahat 2006 Disember. Saya masuk August 31st. December 2006 saya first competition. Mana 2 bulan tu lah. 2 bulan lepas tu. Acara yang sama dengan sekarang? Tidak. Acara air pistol. Air pistol. Dia tak bagi lagi tembak point tutu time tu. Kali pertama di Batu Pahat tu menang. Maknanya boleh katakanlah dia Alia ni bakat semula jadi by heart. Passionate tinggi. Dia tahu, dia agak kan tembak mula bawah sikit. Dia dah agak tahu macam mana. Nak dapatkan by heart menembak ni susah. Kita tak boleh ajar.
Competition selepas beberapa competition, berapa competition baru Syazana diserapkan Dalam skuad nasional. dalam skuad Skuad nasional? Yang yang saya ingat tu 2007 adalah saya punya first time lalui circuit apa ni, national circuit yang setahun, local competition, Sport Excel semua tu. Selepas 2007 dan saya diserap untuk sisa lah yang di Malaysia dengan Vietnam semua tu. Dan ni saya cuba anggaran je lah, saya pun dah lupa kan memori lama. Tapi 2008 Sukma Terengganu saya menang gold medal untuk acara saya tu. So saya disirap masuk pada masa tu. Tapi saya masa tu terpaksa menolak kontrak tu ataupun tawaran tu sebab saya pindah ke Australia. Satu family pindah ke Australia. Migrate So, ya, ke sana. migrate sana. Berapa lama di Australia sekarang ni baru balik ke sini? Saya di Australia dalam 3 tahun. Habis high school semua tu and then start dengan first sem business apa ni? Business course untuk apa ni? Yang university semua tu. Tapi hati saya tak puas lagi dengan menembak. Walaupun saya duduk sana, kepala otak saya masih keep up dengan semua update dengan sukan menembak internationally, locally semua-semua tu. Tapi So, dekat Australia memang tak ada buat apa-apa latihan menembak kat sana. Adalah join club tapi tak boleh nak own a pistol sebab saya bukan rakyat kat sana lagi kan. So kadang-kadang terpaksa macam keluarkan duit extra sikit lah. Tapi itu normal lah di Australia. Tapi cuma macam nak dapat latihan sepenuhnya pergi competition tu dah tak ada lah. Kini mak ayah di sana ke macam mana? Diorang dah pindah balik pada tahun 2012, 13. Di Terengganu lah sekarang ni. Dari Terengganu lah. Diorang nak bersara kat situ. Dia tak nak duduk jauh lah. Kali terakhir membawa cabaran negara. SEA Games Hanoi 2021. Hanoi di Cambodia tak ada menembak? Tak ada. Cambodia tak ada. Di Hanoi. Peringkat? Ingat silver. Silver. Adakah peringkat silver tu memecah rekod peribadi? Saya boleh katakan yang pada hari tu best performance lah, 580 skor. Skor tu yang sangat memuaskan untuk masuk ke finals. Tapi sayangnya saya kalah pada waktu final tu pada last shot. Sebenarnya bagi atlet-atlet yang berpengalaman ini, peringkat itu nombor 2. Ya, betul. Yang penting Rekod dia. rekod pencapaian itu. Alia Syazana, dia dalam event dia tu, selama ni kita tahu dia seorang aja tau. Tak ramai yang ada dalam event dia tu. Macam mana dengan sekarang? Dah ada junior ke untuk event dia tu? Sebab dia ni dulu memang satu-satunya orang harapan Malaysia lah untuk menang peringkat. Dia juga orang yang satu-satunya ada dalam event tu. Sekarang Macam mana? Kalau Alhamdulillah lah dah ada, diorang dah panggil serap ramai budak-budak junior pada tahun ni. So ramai jugalah yang dah memeriahkan keadaan lapang sasa 25 meter tu. Kau tidak, dia seorang aja tau dalam lapang sasa tu. Ya. Tapi dalam sesuatu kejohanan besar, contoh macam sukan SEA, bagi satu acara, negara boleh hantar berapa wakil menjadi kebiasaan? 2, 3? Okay, satu event tu kita tengok berapa ramai participants yang dia boleh dalam satu negara tu. Contoh kalau dia orang kata 2 orang saja dan 2 orang saja untuk acara tu. Menjadi kebiasaan? Biasanya 3. 3 Ya. Sekurang-kurangnya bagi acara Alia ni kita ada 7 ataupun 8 atlet. Kita boleh bersaing sesama sendiri untuk kebaikan dan kita mungkin walaupun Alia yang the best bagi acara itu, mungkin masa tu dia demam ke ataupun yalah biasalah kan. Ada masalah-masalah ni, kita ada pengganti. Kalau dia seorang aja, lebu. Tak ada. Kita masuk sikit lah pasal menembak kan. Kita nak tahu juga 25 meter yang Alia punya event ni. Cerita sikit macam mana, apa bezanya event Alia dengan yang 25 meter air pistol. Kalau wanita pistol, dia ada dalam 2 acara. Satu acara adalah 10 meter air pistol woman and then 25 meter sport pistol woman. Saya kepada 25 meter sport pistol. Yang tu minat saya lah. Perbezaan di antara dua ni adalah, first thing adalah jarak 10 meter dengan 25 meter. And then second thing adalah caliber. Air pistol adalah peluru angin. So caliber dia .177 dan peluru tu tak ada, orang kata apa, gunpowder. Tak ada gunpowder lah, so tak ada shell. Dia hanya ada timah saja.
So 25 meter ni dia sebiji macam pistol poli semua tu, but kaliber rendah, .22. Dia ada gunpowder, shell, casing semua tu. So kalau jarak mati dia pun 1.5 kilometers. So ini sangat berbahaya, that requires very very high disciplines lah. Tak boleh main-main. That's why di lapang sasar sana pun saya tidak main-main dengan atlet junior. Siapa yang saya tangkap macam main-main tu memang akan kena lah. Sebab dia akan melibatkan nyawa. Sebab dia gunakan peluru mati. Yes, betul. Apa tip kita nak bagi tahulah pada peminat-peminat sukan tanah air yang berada di luar sana. Kita tahu dengar bunyi itu, kita tahu itu pistol peluru mati. Bunyi itu pistol angin. Macam mana kita nak bezakannya? Kerana mana tahulah kita nak pergi bank tiba-tiba berlaku rompokan. Tapi bunyi itu tak dapat beza ya. Macam mana Alia? Macam you. Kalau peluru angin tu bunyi dia macam literally macam angin. Puff. Tapi ada bunyi lah. Ada bunyi. Pss, 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 lebih kurang macam tu je. Oh. Kalau .22 memang bunyi bang sebab dia main dengan gunpowder. Pow. Bang macam bunyi macam bola tu. Macam tu lah. Cederaan tu kalau peluru angin ni macam mana? Kalau kena kat kita lah. Kalau kena kat kita tu dia tak tembus badan lah. Cuma macam kalau kena tembak dia akan lekat dalam tu. So kita akan kena congkel jugalah. Congkel keluar. Makna cedera jugalah. Cedera juga tapi tak sakit sangat lah. Berdarah kan? Berdarah sikit lah. Berdarah sikit lah. Macam pernah kena. Pernah kena ke? Ada pula berdarah sikit dengan banyak. Tapi dia melekat kan. Kan? Pistol yang beli kat Siam tu yang apa? Biji apa? Yang Didi kan? Biji bola tu. Itu kena lampul Kalimantan pun pecah tau. Ya. Tembak ayam berpop. Tercirit ayam tau kena. Sebab kalau orang yang pandai, dia pandai panggil apa? Upgrade ataupun adjust senjata mainan tu. Kalau pakai BB gun yang BB yang ammo yang besi, boleh kena macam senapan angin jugalah. Selama mengendalikan senjata, kita dah tahu dia memang profesional. Awal-awal dulu, ada pernah tercedera ke dengan senjata ni? Tidak pernah. Sebab masa saya budak tu, bila tengok banyak movie dan banyak macam research, macam main-main semua tu, even masa budak pun saya anggap senjata tu, disiplin saya dengan senjata tu seperti mana senjata betul. Saya dah tahu dah finger off the trigger bila tak tembak, never aim to someone else, always make sure the surrounding is safe. Never always treat the weapon as if it's loaded even though it's not loaded. So always safety. So saya dah macam dipraktiskan benda tu lah. That's why saya takkan tu. Kalau tak ada disiplin, bahaya. Sebab saya pernah ada juga atlet-atlet yang macam main-main, dia main nak aiming kat kawan-kawan dia. Kalau nak bergambar tu kita faham. Okay, kita make sure that nak bergambar, kita make sure this betul safety for the purpose of photo shoot. Okay, we are fine. Asalkan kita make sure that dia orang tak terlampau panggil apa, ambil mudah sangatlah. But kalau macam kita nampak dia orang main-main semua tu, itu memang satu disciplinary action. Kalau orang tu ada license, memang license boleh ditarik. Depends lah kalau dia orang nak pergi warning dulu ke, but kalau dia melampau sangat dan akan ditarik lah. And license tak susah. Ada tak macam contoh macam pistol Smith lah, Smith, dia ada lock dia? Ada safety Ada lock dia belakang tu kan. Kalau maknanya kalau kita petik-petik pun tak maulah. Safety dia kat tepi. Biji tu kan? Ya. Kalau kita nak fire semua tu, kita akan release the safety. Dan bila kita dah tak nak tembak, kita safety on. So dia tak boleh lah, dia lock terus. Dia punya trigger tu. Jadi dua tau Smith ni, dia tekan satu yang untuk keluar peluru, satu untuk lock. Macam tahu pula. Tahu pula. Meriah betul kita hari ni tahu. Betul. Banyak lagi sebenarnya kita nak cerita. Dengan Alia, kita rehat seketika. Lepas ni, macam-macam lagi kita nak cerita pasal perkembangan Alia dalam sukan menembak. Jumpalah selepas ini. Kita sambung, saya masukkan bersama Alia. Kali ini kita nak tanya yang berat sikit lah. Kau tanya lah. Aku tak sampai hati nak tanya dia. Apa saya tak sampai hati pula? Dia muka adik-adik ni. Muka adik-adik ni muka lembut aja. Walaupun nampak dia kasar. Kalau abang cakap pasal adik-adik, saya nak patah balik
patah balik cerita pasal dia kata ada migrate sekejap dekat Australia. Jadi masa tu ada sambung belajar. Jadi cerita sikit ni macam mana? You sambung course apa dekat sana? Belajar apa? Saya finish high school kat sana lah. Ambil HSC year 12 dekat Australia, and then saya berminat dengan business course. So saya pun sama jugalah sambung dekat Uniworld College tu. Tapi disebabkan saya masa tu Sukma Melaka 2010. Saya rasa gian nak balik nak tengok semua kan. So I took a break, balik waktu cuti tu saya balik sekejap. Yang tiba-tiba tahu-tahu dia orang daftar nama saya dalam Sukma Melaka sebab dia orang kata dia orang kan tahu punya saya mesti balik punya. So dalam masa 2 bulan training untuk Sukma Melaka. Mana 2 bulan saja. Yes, 2 bulan. Wakil Terengganu ke? Terengganu. Wakil Terengganu untuk Sukma Melaka. Ini kerja Cik Ibni lah ni. Ya. Habis sekarang ni dah tamat belajar, menyambung pengajian ke, dah ada bisnes ke, macam mana? Sekarang ni ada bisnes lah. Masa tu lepas Sukma Melaka tu saya balik Australia sekejap. Sambung habis first semester tu, and then saya nak bagi a shot dekat shooting kat Malaysia lah. So saya tinggalkan Australia untuk teruskan kerjaya saya sebagai penembak. Nak tengok sejauh mana yang saya boleh. Tinggal kat Australia demi kecintaanku kepada menembak. Ya. Australia tu mana? Sydney ke? Melbourne ke? Sydney Ya. Oh, iyalah. Kita cerita menembak-menembak jugalah. Kita nak tahu juga Alia Shazana punya idola. Siapa? Saya rasa first time kalau nak kata in general kat Malaysia ni, saya punya idola yang I have very high respect, kagum, memang tak nampak yang lain lah adalah Datuk Nicole David. Sebab dia bagi saya, okay, kita tahu Malaysia ni kecil macam tu kan. Kita tahu Malaysia ni is not that interesting zaman tu. But untuk Datuk Nicole David membawa nama Malaysia ke pesada dunia, be number 1 in the world, rekod berapa lama juga kan? 9 tahun. 9 tahun. So it's like, wow, orang Malaysia boleh buat macam ni, so why not me juga kan. So bila saya, walaupun squash, but again dia memang inspiration untuk semua lah, tak kisahlah sukan apa pun, that she sebagai wanita juga, dia macam kata that yeah, we can do it, why not. Yalah. Tapi dalam menembak saya rasa Bibiana. Sebab ya, saya tengok masa saya mula-mula berjinak dengan sukan ni, dia akan, biasalah coach akan kata ini adalah penembak negara ni semua, Bibiana and Jocelyn. Bibiana dengan Jocelyn, dia orang ada satu aura yang calm about dia bila menembak. So saya pernah perhati cara mereka menembak, cara dia orang uruskan diri dia orang, very positive person, very macam kata apa, they hold themselves very high. Macam nampak lah kata wow. So dalam menembak saya akan ambil Bibiana sebagai idola. Kabarnya Bibiana tersenarai sebagai atlet negara kesukan Asia bulan 10 ni. Ya. Kabarnya, walaupun katanya dia dah bersara katanya dia nak bersara apa, tapi tiba-tiba muncul nama Bibiana. Buat kemunculan semula. Apa pendapat Alia sendiri sebagai kira veteran, penembak veteran lah, bukan senior macam Alia ni senior kan. Apa pendapat Alia sendiri? Bila saya dapat tahu yang nama dia dan Jocelyn tersenarai dalam Asian Games, saya tak boleh nak describe betapa happynya saya dengar semua tu. Sebab saya memang cakap apa, kalau dalam sukan menembak ni, mereka adalah kakak-kakak saya lah. So kami pergi mana sama-sama, pergi competition, Commonwealth Games, SEA Games, Asian Games. So saya tak tahu apa-apa, mereka yang tolong guidekan saya semua tu. Macam mana nak act or cool down, relax semua tu. So bila mereka dapat masuk untuk ni, saya macam ibaratnya macam my team is back. My team pergi sekali-kali ni. Sebab dulu saya pergi seorang-seorang. Kali ni bila mereka ada, memang dia suasana tu lebih meriah, lebih seronok. Hati kita pun ada macam ada kawan, ada orang spirit yang selain daripada idola hobi. Hobi. Satu ada lagi soalan lepas tu. Hobi dulu. Banyak pada, sebab saya ada bisnes sekarang ni kan, Sasa Vietnamese Coffee House, makanan Vietnam semua. Sekarang ni banyak hobi saya suka buat research about the food, the product, macam mana naikkan bisnes. And then
Bila saya kata hobi yang untuk saya relax adalah tengok movie, baca buku, Yalah. video game sikit, kadang-kadang keluar, travel semua tu. So my hobby very simple. Kadang-kadang tak ada kena apa ni? Tak perlu bayar apa-apa pun. Just macam keluar and then go for walk. Anything yang macam me time sikit lah. Menenangkan diri sendirilah. Itu sebenarnya hobi yang baik. Kerana tidak semestinya ada setengah-setengah hobi tu yang membazir dan menghabiskan duit. You kata you ada meniaga makanan-makanan Vietnam, ada kafe apa. Di mana? Di Terengganu ke di KL sekarang? Kuala Terengganu. Boleh bagi location lah. Lepas ni kita boleh singgah kan. Di Kuala Terengganu Saya asyik bagi, abang Sam tak datang-datang pun. Kuala Terengganu. Dia bagi. Kuala Terengganu aku duduk sebelah Takir. Dekat dengan MSN Terengganu juga. Dekat je, tak jauh sangat. Siapa yang jaga sekarang? Family lah yang jaga. Oh, family lah. Staff pun dah ada ramai yang berpengalaman. So, senang hatilah bila tak ada. Diorang pun sekarang ni ada satu di Skincan pun ada. Di Skincan macam-macam. Kopi Warrior, kopi Vietnam. Kalau Skincan buka pukul 2 petang, pukul 5 habis. Bila you nak ni buka cawangan di Kuala Lumpur. Sekarang ni pun saya belum jumpa tempat ke ataupun macam mana? Ada buat research juga, cari tempat-tempat yang bersesuaian semua tu. Tapi masih lagi belum shortlist lah. Sebab banyak benda bila nak buka satu cawangan ni, sangat banyak benda yang kita kena fikir. From every little detail supaya kita tak ada tu. Baik. Biasanya untuk bukanlah detail sangat, setidak-tidaknya katalah kedai bangunan kedai saja kalau kita nak buka 50,000, 100,000 cukup. Kalau tak ada machinery, tak ada macam machinery yang heavy ke apa semua tu, kalau 100,000 dengan minimalist design, saya rasa boleh. Bila nampak. Tapi kalau masa saya buka hari tu about 250,000. Kerana untuk membuka satu kedai kafe ni, kita kena ingat 6 bulan pertama tu kita kena fikir rugi dah. Kerana orang belum tahu kedudukan kedai kita. Selepas 6 bulan tu, kalau kita nak kira untung ke, baru orang datang ke. Betul Betul. Sebab ini pengalaman saya jugalah. Kalau nak berniaga ke, nak buat online ke, kita pun harap-harap Alia akan terus sukses. Macam KFC, buka 138 cawangan. Itu adalah satu impian yang besar. Mana tahu terkabul pula kan. Mungkin lepas ni di Terengganu ada 5, di Terengganu ada 5, ada 7, mana tu? Saya rasa Terengganu ada 2 dah cukup lah kot. Cukup dah. Boleh sebab cover. Terengganu pun tak besar sangat, so orang quite convenient lah nak pergi. Tapi kalau macam di Terengganu, satu daerah-daerah tu yang memang pekan dia besar-besar. Contoh macam Kemaman, lepas tu Marang. Dia memang ada crowd yang suka. Begitu juga Kemaman sekarang. Kalau you pergi pekan Kemaman, macam-macam western-western ni yang makan makanan Jepun, Korea, dah ada. Di Kemaman ni, bukan Kuala Terengganu. That's why kita kena tahu kita punya crowd, kita punya marketing kita punya apa orang perlukan, orang sekeliling ataupun visitors perlukan semua tu. Kalau kita dapat target audience kita dan tengok atas menu dengan the price, orang pun akan datang, tak kisah. For me, saya prefer loyalty. Contohlah kalau saya suka kita tak Ramli kan burger. Ramli siapa tak kenal dekat Malaysia ni. Memang. Kalau kita contoh makanlah Burger King, McDonald macam mana pun, bila kita nak satu Malaysian taste tu adalah burger Ramli. Yang tepi-tepi jalan semua boleh dapat. So pergilah macam mana pun. Kalau orang kata Burger King boleh tutup. Tapi Ramli kios banyak buka. So that's why kita ada something yang target audience kita orang. Kita ada benda yang kata apa, tekak Malaysia yang kita nak. Lepas ni kalau orang teringat makanan Vietnam, dia orang akan ingat Alia Shazana. Kita masuk balik tentang menembak kan. Kita nak tanya pencapaian terbaik yang tak pernah Alia Shazana lupakan. Pencapaian terbaik sepanjang kerjaya anda. Yang you rasa puas hati. Walaupun you pingat gangsa ataupun you tak menang pun. Tapi kejohanan tu you rasa memberi satu kepuasan dalam kerjaya you. Dan ia juga mungkin jadi booster untuk you nak impikan apa lagi lepas ni. Commonwealth Games 2018 lah. Bronze medal. Kenapa? Actually sebelum tu saya adalah berapa bulan saya tak sihat. Yang kesihatan yang memang menjejaskan struggle jugalah. Sangat struggle. Saya ada masa dalam 3 bulan saja untuk get back in shape. Dalam masa tu bulan 12 pun saya tak boleh nak berjalan. Saya kata apa, bedridden
Macam sebulan tu saya tak berjalan. Terpaksa berjalan balik. Oh. Dan nama saya masih lagi tersenarai untuk Commonwealth Games. So kadang saya terfikir macam mana nak dalam 3 bulan ni. Sebab kalau dekat gym pun nak angkat 20 kilo of apa dia kata? Barbell tu pun saya tak boleh. Lalas pakai kayu saja nak angkat. So macam yang tu struggle yang paling mendalam lah bagi saya sebab tak boleh nak describe lah, hanya masa tu roommate saya dengan team ISN yang mana macam Bibiana nampak struggle saya tu. So dalam masa 3 bulan saya dapat masuk final and then dapat third place. Saya rasa saya dah puas hati lah. Satu keputusan yang cukup memeritkan walaupun gangsa, dengan daya usaha yang tidak terfikir boleh ke final dan memenangi pingat. Banyak mencabar dari segi physical and mental strength. Kesabaran. Tapi pada waktu tu memang saya boleh nampak yang saya buktikan kat diri sendiri yang saya boleh buat. Dalam masa 3 bulan dengan keadaan macam tu, macam saya tak percaya yang boleh dapat bronze. Saya kalau contohlah saya menang SEA Games gold medal kan, saya tak ingat pun apa jadi hari tu. Saya betul-betul tak ingat. Saya hanya ingat teammate saya yang panggil apa? Sorak, tapi saya tak ingat sepenuhnya. Saya ingat yang mana yang saya dapat silver ataupun bronze. Saya ingat betul-betul detail dia supaya saya nak belajar daripada kesilapan saya time tu. Itu yang mendorong semangat saya sampai hari ini. Nampak? Beza seorang atlet walaupun memenangi pingat gangsa, tapi ingatan menang gangsa tu lagi dia rasa seronok, lagi rasa puas daripada memenangi pingat emas di Sukan SEA. Mungkin competition itu, cabaran itu tidak sekuat dan tidak sehebat masa di Commonwealth dan derita yang ditanggungnya. Baik, Alia, terima kasih sekali lagi. Alia Salsana, atlet menembak, Fin ya. Sebelum kita berpisah, itulah lebih kurang sedikit pengalaman, banyak cerita-cerita pasal senjata-senjata perkara ini, pistol-pistol ni dah tak tahu dah jadi tahu. Lepas ni nak kena pergi belilah kot. Beli pistol lain juga. Semoga Alia terus cemerlang dan melakon yang terbaik di Sukan Asia. Yang baik itu hanya dari Allah SWT, tapi dari sebaliknya dari kami sendiri. Hingga bertemu di waktu dan ketika yang lain, insyaAllah. Sarupa Pantai Papan, kita jumpa minggu depan.